Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, nama Muhammad Izzat bin Muhammad Azmir, nombor matriks 054290. Jadi slide ini saya akan membentangkan berkenaan dengan tarikh tasyri' ba'dul ahkam fil jinayah, iaitu sejarah pensyariatan hukum dalam kes-kes jinayat ataupun kes-kes jinayah yang berlaku. Jadi slide ini secara ringkasnya akan menceritakan tentang kes-kes jinayat, contohnya merompak, mencuri, minum arak dan sebagainya, sejarah pensyariatannya. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya, Masyru'iyatul had al-qazaf, iaitu pensyariatan had al-qazaf. Terlebih dahulu kita pergi kepada makna al-qazaf dan hukumnya. Ma makna al-qazaf? Al-qazaf warami bifahisyah zina wal liwat. Jadi qazaf ni merupakan satu fitnah ataupun tuduhan percabulan zina dan maliwat tanpa membukakan 4 orang saksi ke atas wanita-wanita yang suci. Apakah hukum al-qazaf? Yahrimul Islam al-qazaf tahriman qati'an, iaitu Islam mengharamkan qazaf tahriman qati'an, yakni seharam-haramnya, dan menjadikannya merupakan salah satu daripada dosa-dosa yang besar dan perbuatan yang keji. Jadi qazaf ini haram untuk dilakukan oleh seseorang fitnah kepada seorang yang lain dan menuduhnya melakukan zina ataupun liwat tanpa mengemukakan 4 orang saksi, dan merupakan salah satu daripada dosa-dosa yang besar. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya, merupakan dalil Al-Quran berkenaan dengan qazaf ni. Jadi pada tahun ke-4 Hijrah turunlah satu ayat, yakni dari surah An-Nur ayat ke-4, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجَلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلى الآخر ayat. Jadi ayat ini menerangkan tentang dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina summa lam ya'tu, kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tak membawakan kurang-kurangnya 4 orang saksi, dan justru maka sebatlah samanina jaldatan, sebatlah 80 kali sebatan, dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya. Hal ini kerana mereka adalah tergolong dengan orang-orang yang fasik. Jadi ayat ini sudah menerangkan tentang qazaf itu merupakan satu perkara yang haram dilakukan oleh seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Baiklah, jadi kita sambung kepada slide yang seterusnya, menceritakan pula tentang masyru'iyatul tahrimul khamr, iaitu pensyariatan pengharaman arak. Jadi apa yang dikatakan dalam bab ini, pensyariatan arak ni, pengharaman arak ni berlaku apabila tahun As-Salisah Al-Hijrah, iaitu turunnya satu hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala, iaitu ringkasan pada hadis ini, ada seseorang lelaki dari golongan Ansar menghidang makanan lalu menjemput kami. Lalu kami minum arak sebelum diharamkannya, sehingga kami naik tinggi ni maksudnya mabuk, dan kami rasa bangga. Kemudian orang Ansar berkata kami lebih baik. Namun orang Quraisy pula kata kami lebih baik. Nak kata kat sini, selepas mereka minum arak, mereka jadi hilang arah ataupun hilang tujuan, lalu mereka bangga dan mengatakan sesama mereka lebih baik. Jadi slide seterusnya merupakan dalil at-tahrimul khamrar, dalil-dalil Al-Quran pengharaman arak dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 dan 91. Tafsirnya ayat 90, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi serta permujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah kotor dan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Dan ayat 91, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi.
dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu atau kamu masih berdegil? Jadi ayat ini telah menerangkan tentang pengharaman arak kepada setiap orang Muslim kerana boleh menimbulkan satu sifat yang keji dan kebencian serta menghilangkan rasa ingin beribadah kepada Allah. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi slide yang seterusnya menerangkan tentang syarak had al-hirabah. Pada tahun ke-6 Hijrah menerusi riwayat Al-Bukhari wa Muslim dan Anas bin Malik, dia kata ada orang-orang dari kabilah Urainah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka datang ke Madinah tu, mereka jatuh sakit kerana udara di Madinah tidak sesuai dengan kesihatan mereka. Jadi selepas mereka jumpa Rasulullah itu, Rasulullah kata, jika kalian mahu, pergilah kepada unta-unta sedekah, yakni unta zakat, lalu minumlah susu dan kencingnya. Apa yang dianjurkan Nabi SAW itu mereka buat. Jadi mereka laksanakan sehingga mereka sihat kembali. Tetapi kemudian mereka serang pengembala-pengembala unta dan mereka membunuh pengembala unta itu. Sesudah itu mereka murtad dari agama Islam. Apabila mereka murtad pada agama Islam itu, lalu mereka rampas unta-unta Rasulullah itu. Peristiwa itu dilaporkan orang kepada baginda, lalu baginda memerintahkan supaya mengejar mereka sampai dapat. Lalu apa yang baginda suruh, famru bihim faqata'at aydihim wa arjuluhum wa samalat a'yunihim summa nabaju fi syamsi hatta matu. Lalu apabila dah dikejar sampai dapat itu, baginda suruh perintahkan supaya tangan dan kaki mereka dipotong, lalu mata mereka dicungkil. Sesudah itu mereka dibiarkan panas terik matahari sehingga mereka mati. Jadi kisah ini sudah cukup untuk menggambarkan bahawa kisah robah ini haram di hukum syarak, sehingga baginda sendiri memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki, yang ini hukum hudud. Jadi slide seterusnya merupakan dalil bagi had al-hirabah. Jadi selepas peristiwa ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim pada tahun ke-6 Hijrah, turunlah ayat Al-Quran daripada surah Al-Ma'idah, yakni 33 dan ayat 34, yang menceritakan tentang balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya serta melakukan bencana kerosakan di muka bumi, ialah dia dengan dibalas bunuh kalau mereka membunuh, atau dipotong tangan dan kaki mereka bersilang, atau dibuang negeri. Jadi hukuman yang demikian itu adalah suatu kehinaan di dunia bagi mereka, dan di akhirat kelak mereka beroleh azab seksa yang amat besar. Dan ayat yang ke-34 menceritakan tentang orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang boleh menyampaikan kepadanya dengan mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Berjuanglah pada jalan Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Jadi ayat yang di surah Al-Ma'idah dan hadis Bukhari dan Muslim tadi sudah cukup untuk menceritakan tentang al-hirabah. Ini merupakan satu kesalahan yang besar, dan hukuman akan diberikan kepada mereka yang melakukan kesalahan hirabah. Tidak di akhirat, malah di dunia terus perlu dihukum, iaitu potong tangan dan kaki, iaitu hukuman hudud. Jadi sudah terang lagi bersuluh bahawa hirabah ini haram, seharam-haramnya untuk dilakukan, terutama bagi orang Muslim. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya. Jadi slide yang seterusnya merupakan masyru'iyatul qisas fil nafsi wal atraf. Jadi pensyariatan hukuman qisas ini pada tahun As-Saminah ke-8 Hijrah. Jadi riwayat yang pertama menerusi pensyariatan hukuman qisas ini daripada Anas bin Malik, iaitu ada seseorang merasa senang bahawa pembantu mendapati kepalanya dipukul di antara kedua batu, sehingga mereka bertanya kepadanya, siapa yang melakukan perkara itu? Man sana'a bika haza? Oleh kerana mereka menyebut tentang seorang Yahudi, dan dia menganggukkan Yahudi itu mengaku dia buat,
maka dia mengambil orang Yahudi itu dan mengakui sehingga Rasulullah SAW memerintahkan kepalanya di antara dua batu. Jadi hukuman qisas ini berlaku dengan adil. Dan juga ada riwayat yang kedua, Samurah qala Rasulullah SAW, man qatala abduhu qatalanahu wa man jada'a abduhu jadanahu. Sesiapa yang bunuh hambanya, maka kami akan membunuhnya, dan sesiapa yang memotongnya hambanya, kami akan memotongnya. Jadi riwayat ini menerangkan tentang pensyariatan hukuman qisas ini sudah berlaku pada tahun ke-8 Hijrah menerusi dua riwayat ini. Dan slide yang seterusnya juga menceritakan tentang penurunan ayat Al-Quran mengenai hukuman qisas ini. Jadi slide yang seterusnya ini menerangkan tentang Al-Qisas dalam Al-Quranul Karim. Seterusnya ayat ini menerangkan tentang Al-Qisas, yakni dalam surah Al-Ma'idah ayat 45, menerangkan tentang telah ditetapkan dalam kitab Taurat itu bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, nafsu bin nafsin, wal aina bil aini, mata dibalas dengan mata, wal anfu bil anfi, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas seimbang. Tetapi sesiapa yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penembus dosa baginya. Dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Fa'ulaika humuz zalimun. Jadi bukan ayat ini saja yang menerangkan tentang Al-Qisas dalam Al-Quran. Terdapat banyak ayat yang menerangkan tentang Al-Qisas, iaitu surah An-Nisa ayat 92, surah Al-Maidah 32, surah Al-Baqarah 78, dan surah Al-Isra' 33 juga menceritakan tentang Al-Qisas. Jadi sudah terang dibuktikan sejarah pensyariatan Al-Qisas ini harus dilaksanakan bagi menetapkan keadilan dalam sesebuah negara itu. Jadi kita pergi pada slide yang seterusnya. Jadi slide yang seterusnya akan membincangkan tentang hukuman jenayah yang terakhir, iaitu masyru'iyatul li'an fi sanah at-tasiyah, iaitu sejarah pensyariatan al-li'an pada tahun ke-9 Hijrah. Apa makna al-li'an? Al-li'an ini merupakan tuduhan seseorang suami ke atas isteri yang berzina. Maksud dia menuduh isteri dia berzina tanpa mengemukakan 4 orang saksi. Jadi hadis daripada Awamir al-Ajalani mengatakan bahawa ya Rasulullah, adakah anda melihat jika salah seorang daripada kami mendapati isterinya tidak senonoh, bagaimana dia akan melakukannya? Sekiranya dia bercakap mengenai perkara yang besar, dan jika diam, dia akan diam mengenai perkara tersebut. Lalu Nabi SAW berkata, Nabi terdiam dan tidak menjawabnya. Ketika dia datang setelah itu, dia menghampirinya dan berkata, orang yang saya tanyakan tentang kamu terganggu olehnya. Jadi slide yang seterusnya ini mengenai dalil Al-Quran mengenai li'an. Slide seterusnya iaitu dari surah An-Nur ayat yang ke-6 menerangkan tentang li'an dan harus mengemukakan 4 orang saksi, iaitu orang-orang yang menuduh isterinya berzina sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhannya itu, melainkan hanya dirinya sahaja. Jadi saksian itu haruslah bersumpah dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahawa sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Jadi kalau ia gagal bersumpah atau gagal mengemukakan 4 orang saksi, jadi tuduhan itu tidak harus diambil oleh qadhi ataupun hakim untuk mengadilinya. Jadi slide yang telah saya lakukan ini merupakan satu slide pensyariatan, sejarah pensyariatan dalam hukuman-hukuman jenayah yang sering kali berlaku di negara ini. Jadi dalil-dalil dan hadis telah membuktikan bahawa pensyariatan hukuman-hukuman jenayah ini telah berlaku pada zaman Rasulullah SAW lagi. Apa yang harus diambil, kita ambil, dan apa yang perlu ditinggalkan, kita jauhi. Sekian daripada saya. Berikut merupakan marajing ataupun rujukan yang saya ambil daripada slide-slide ini. Jadi apa yang kurang daripada saya dan apa yang lebih itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.